4 jenis kejadian manusia ni. Pertama, Adam alaihissalam dijadikan jasad dulu, kemudian ruh dimasukkan kemudian. Yang kedua, kejadian Hawa daripada tulang rusuk sebelah kiri yang paling bekok tu. Yang ketiga, kejadian Nabi Isa yang mana sifatnya seperti kejadian Adam, tetapi Nabi Isa alaihissalam ini diletakkan di dalam rahim seorang wanita. Tapi Adam bukan begitu. Ditiupkan roh juga Nabi Isa ini, ya. Manakala yang keempat ialah kejadian manusia biasa. Kejadian manusia biasa adalah kita yang melalui proses 7 kali proses itu. Melalui proses itu kan disebut ni dalam surah An-Nisa, dan banyak lagi surah dalam Quran menyebut tentang kejadian manusia itu. Kalau diamati betul-betul, memanglah kita ini bukan terhasil daripada Homo erectus itu, bukan daripada evolusi itu. Dan kalau ikut dalam surah itu sendiri, dalam kejadian manusia itu sendiri, bahawasanya terlahirnya manusia ini daripada tulang belakang bapa. Air mani itu berasal daripada air tulang belakang bapa. Ya. Jadi itulah terhasilnya manusia. Ya. Dia kata min zuhuri bani Adam alaihissalam, anak-anak daripada zuhur abaihim, daripada tulang belakang bapa, air tulang belakang bapa. Jadi benda ini memberi satu tamparan hebat kepada orang Yahudi, di mana mereka mengatakan manusia itu terhasil daripada benih ibu. Ya, mereka kan Yahudi, iaitu Siti Sarah. Daripada Sarah itu, mereka kan mendakwa bahawa Sarah itu anak pembesar Judah. Judah itu mereka menganggap itu adalah Yahudi. Sebenarnya pada hakikatnya Sarah itu bukan daripada anak pembesar Judah, bukan daripada negeri Judah. Sarah merupakan orang Iraq. Kan dia berkahwin dengan Ibrahim alaihissalam ketika di Iraq lagi. Dan ada setengah pendapat mengatakan dia orang Syria. Maknanya Sarah ni proto-Arab. Kan dia Sarah kan mengikut Ibrahim. Nabi Ibrahim alaihissalam pergi ke Mesir. Ketika dalam perjalanan Mesir itu, Raja Mesir pada ketika itu minat kepada Siti Sarah. Dan dia minat kepada Siti Sarah, dia nak kepada Siti Sarah. Siti Sarah tak nak ke dia. Jadi dia mendapat penyakit. Hasil daripada itu, Siti Sarah memaafkan dia. Apabila dia minta maaf dengan Siti Sarah, maka tanda terima kasih dia bagi Siti Hajar ini kepada Sarah. Siti Hajar ni pada hakikatnya ialah penolong, minta membantu Siti Sarah, pembantu Siti Sarah. Dia Siti Hajar ni orang Kipti. Disebabkan Siti Sarah tak boleh melahirkan anak, maka Siti Sarah mencadangkan Ibrahim mengahwinkan Siti Hajar. Siti Sarah yang suruh Ibrahim kahwin dengan Siti Hajar, maka dapat Nabi Ismail tu alaihissalam. Ketika umur Nabi Ismail alaihissalam 14 tahun, baru dapat kepada Nabi Ishak. Catatan Yahudi memensyonkan pendapat ini. Mereka mengatakan Siti Sarah itu anak pembesar Judah. Maka Ishak itu terhasil daripada keturunan Yahudi, daripada Siti Sarah itu, dengan membuat spekulasi teori. Teorinya apa? Iaitu manusia ini terhasil daripada benih ibu. Pada hakikatnya Quran dah sebut bahawasanya benih manusia ini terhasil daripada air tulang belakang bapa. Kalaulah berdasar kepada Al-Quran, Ishak itu bukan Yahudi. Ishak itu adalah proto-Arab daripada Ibrahim alaihissalam berkahwin dengan Siti Sarah alaihissalam. Jadi Ismail dengan Ishak satu bapa, lain-lain mak. Beza 14 tahun. 14 tahun ketika Nabi Ismail berumur 14 tahun, maka lahirlah Ishak. Nabi Ismail lebih tua 14 tahun daripada Nabi Isa alaihissalam. Ya, itu kejadian, untuk kita kata kejadian daripada Nabi Isa alaihissalam tu
kemudian kejadian manusia itu kita bincangkan tadi kan. Proses kejadian manusia itu kompleks. Benda ini disebut satu-satu oleh Quran. Berasal daripada tanah, disebut daripada tin, kemudian disebut mudghah dan sebagainya. Ada 7 peringkat. Kita boleh kaji benda tu. Ya, dan hinggalah menjadi embrio itu. Kalaulah dikaji dengan diamati dan dibuat penelitian, ya, tidak masuk akal kita berasal daripada evolusi. Oh, okay. Ya, dan sekarang ini pun pihak Western sebenarnya juga melakukan dokumentari seperti kita ini. Mereka membuat satu dokumentari menaikkan Genesis dalam Bible itu, di mana Genesis mengatakan manusia ini, Adamlah manusia yang pertama. Genesis sebut benda tu. Bukannya Darwin, bukannya evolusi. Dan pihak Kristian sendiri pun ingin menolak kenyataan Darwin itu. Dan perlu diingat, teori Darwin berlaku pada 1820. Tahun 1820. Hakikatnya Darwin ini tidaklah ekstrim sangat dengan teori dia tentang teori evolusi. Dia tahu, dia memberitahu tentang teori evolusi. Macam dia tidak ekstrim, tetapi ekstrim orang-orang sesudah itu, pengikutnya itu. Jadi even Darwin sendiri pun mengakui, confess, dia kata tidak berlaku evolusi terhadap otak, brain, dan terhadap anak mata. Tidak berlaku evolusi terhadap brain dan anak mata. Dia kata inner eye itu tidak berlaku. Dia mengakui. Tapi kenapa sampai sekarang teori itu masih dimomokkan kepada pengikut-pengikut yang ni, yang ingin menentang apa yang disebut dalam Al-Quran itu?